Pao berasa amat gembira setelah menerima panggilan telefon daripada Lim Meng yang memberitahu bahawa dia akan pulang pada perayaan Tahun Baru Cina yang bakal menjelma. Berita yang disampaikan oleh Sim Pao itu menimbulkan kemarahan suaminya, Lim Pui. Lim Pui tidak membenarkan Lim Meng menjejakkan kaki di rumah itu. Kata-kata Lim Pui itu meragut kegembiraan Sim Pao. Sim Pao segera menyedarkan Lim Pui bahawa Lim Meng ialah anak mereka. Tetapi Lim Pui menjawab, dia bukan anak aku. Kata-kata keras yang keluar dari mulut Lim Pui itu menyebabkan Sim Pao bersedih hingga mengalirkan air mata, namun tidak dipedulikan oleh Lim Pui. Anak aku dah meninggal dunia, sambung Lim Pui menyebabkan Sim Pao tersentak. Lim Pui terus mengatakan Lim Meng hanya membawa sial dalam hidupnya. Perniagaannya merosot, malah kematian Lim Fong juga dikatakannya berpunca daripada Lim Meng. Sim Pao yang berasa marah dengan kata-kata suaminya itu cuba menyedarkannya bahawa Lim Fong meninggal dunia bukan kerana Lim Meng. Sim Pao sudah tidak mahu berdiam lagi. Lim Pui bertambah marah dengan kenyataan isterinya itu. Dia tidak mahu menerima kenyataan bahawa Lim Fong mati lemas. Dia tetap berkeras dan menyatakan Lim Meng lah penyebab kematian anak kesayangannya, Lim Fong. Atas kepercayaan itu, Lim Pui tidak teragak-agak menyumbat Lim Meng ke dalam penjara jika dia tidak keluar dari rumah itu dahulu. Dengan nada sedih, Lim Pui mengatakan Lim Fong pasti sudah besar dan sudah boleh membantunya di kedai jika dia masih hidup. Sim Pao yang sedang marah terus berkata, Lim Fong meninggal dunia kerana kau. Lim Pui berasa terkejut dengan kemarahan yang ditunjukkan oleh Sim Pao hingga bingkai gambar Lim Fong terlepas dari pegangan. Sim Pao mengingatkan Lim Pui tentang Lim Meng yang mengadu bahawa Lim Fong mencuri duit di kedai. Lim Pui tidak mempercayai kata-kata Lim Meng. Sebaliknya, dia dirotan sehingga birat-birat badannya. Lim Pui tidak pernah mengambil tahu kegiatan Lim Fong yang suka berjudi selepas balik dari sekolah. Sim Pao terus memberitahu bahawa orang kampung mengadu tentang perbuatan Lim Pui yang menaikkan harga barang sesuka hati. Lim Pui juga menyorok barangan keperluan dan akan menjualnya dengan harga yang tinggi. Hal ini menyebabkan orang kampung terpaksa berhutang dengannya. Lim Pui bagaikan terpukul dengan kata-kata Sim Pao itu. Dia mula sedar akan hakikat dan keburukan sikapnya selama ini. Fikirannya bercelaru dan tidak keruan. Bagi Sim Pao, semua yang berlaku adalah kerana sikap tamak dan ego Lim Pui dan bukannya kerana kehadiran Lim Meng. Menurut Sim Pao lagi, Lim Fong meninggal dunia kerana lemas dan bukan kerana dia hendak menyelamatkan Lim Meng. Lim Fong lemas ketika melarikan diri daripada orang yang hendak menagih hutang judinya. Lim Pui tersentak apabila mendapat tahu Lim Fong terlibat dengan kegiatan berjudi. Sim Pao terus memberitahu Lim Pui bahawa Lim Meng yang kebetulan lalu di sungai itu cuba menyelamatkan Lim Fong, tetapi gagal. Lim Meng kemudiannya diselamatkan oleh Sudin yang ada di situ. Walau bagaimanapun, Sudin gagal menyelamatkan Lim Fong. Sim Pao memberitahu Lim Pui bahawa kedainya yang terbakar dahulu adalah kerana dibakar oleh orang yang membalas dendam. Semuanya kerana Lim Fong berhutang dengan mereka. Lim Pui pun bertanya, dari mana kamu tahu semua ini, Sim Pao? Sim Pao mengaku dia sudah lama tahu, tetapi sengaja dirahsiakannya daripada Lim Pui yang dikatakannya terlalu ego. Lim Pui yang menyedari kesilapannya segera meminta maaf kepada Sim Pao. Walau bagaimanapun, Sim Pao berkata, bukan dengan aku, tetapi dengan Lim Meng. Lim Pui bertanya di mana Lim Meng berada. Sim Pao berkata, aku juga tidak tahu, tetapi Lim Meng ada memberitahu bahawa dia akan balik pada Tahun Baru Cina nanti. Perayaan Tahun Baru Cina semakin hampir, tetapi tiada sebarang persiapan yang dibuat oleh Sim Pao dan Lim Pui yang sibuk mencari Lim Meng. Lim Pui benar-benar menyesal akan tindakannya selama ini. Perasaan kesal itu menyebabkan Lim Pui jatuh sakit. Dia tidak lalu makan dan bertambah kurus. Lim Pui berharap Lim Meng akan balik. Begitu juga dengan Sim Pao. Sim Pao berasa risau melihat keadaan suaminya yang semakin kurus. Dalam diam, dia berbisik, baliklah Lim Meng, papa kau dah tak marahkan orang lain. Tiba-tiba kedengaran
rumah diketuk. Simpau yang berada di dapur segera menuju ke pintu. Dia berasa sangat gembira apabila melihat Limeng berdiri di depan pintu. Mereka berdua saling berpelukan. Apabila menyedari papanya berdiri di belakang mereka, Limeng terus mahu beredar. Dia tahu papanya tidak sukakannya. Walau bagaimanapun, langkahnya terhenti apabila Limpui memanggil namanya. Limeng berpaling memandang papanya. Limpui meminta maaf kepada Limeng. Simpau turut memujuk Limeng agar memaafkan papanya. Limeng berasa papanya ialah orang yang paling kejam di dunia. Walau bagaimanapun, Limeng akhirnya memaafkan papanya. Air mata membanjiri pipi kedua-dua orang anak beranak itu. Itulah pertama kali Simpau melihat air mata Limpui jatuh kerana Limeng. Setelah mereka kembali tenang, "Mama ada buat kuih bakul?" tanya Limeng. Simpau memberitahu dia belum buat. Simpau mengajak anaknya itu membuat kuih bakul bersama-sama. "Limau Mandarin?" tanya Limeng pula menyebabkan mereka semua ketawa. Limpui menawarkan diri untuk pergi membeli limau Mandarin. Limeng berpesan kepada papanya untuk membeli air kotak dan juga kacang goreng untuk dihidangkan kepada jiran-jiran yang akan datang bertandang. Limeng berhajat untuk menjemput keluarga Sudin yang telah menyelamatkannya daripada lemas sebagai tanda terima kasih. Limpui bersetuju dengan cadangan anaknya itu lalu menunggang motosikalnya menuju ke bandar.